Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Qala Allah ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'd, fa innal asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Yang saya hormati ini jawatan kuasa Masjid Al-Tapak, para asatizah, para pemimpin setempat, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala bagi lagi kesempatan kepada kita tuan-tuan untuk sama-sama pada pagi yang mulia ini kita duduk dalam majlis ilmu. Tuan-tuan, selayaknya sepatutnya kita memperbanyakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala pemberian yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi dekat kita. Nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi dekat kita ni tuan-tuan la tuhsuha, tak boleh, tak mampu untuk kita menghitung dia. Maksud kata nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi dekat kita itu terlalu banyak. Terlalu banyak sehingga tak mampu, tak boleh kita nak mengira dia. Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita dapat melihat. Tuan-tuan, melihat itu adalah satu nikmat. Tuan-tuan, nikmat. Cuba tuan-tuan bayanglah, kalaulah katakan ada cas, contoh katakan orang bil api, bil air, contohlah kata macam itulah. Sekali tengok, okey, sehari upah, contohlah. Itu baru mata, telinga, sekupang lagi, hidung, lagi sekupang, mulut lagi. Katakanlah tuan-tuan ada bil yang kita kena bayar, agak-agak mampu tak? Tak mampu. Sebab banyak benda nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi dekat kita, terlalu banyak. Kita akan terasa hilang nikmat itu apabila Allah Ta'ala tarik sikit. Allah Ta'ala tarik pemberian. Dulu elok dia tak pakai cermin mata,
Bila udah tobin sikit, udah tobin, udah tua sikit, udah berumur sikit, udah pandangan Tuhan. Itu nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah Ta'ala bagi dan Allah Ta'ala tarik sikit demi sikit. Memang sepatutnya selayak adalah kita memperbanyakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara nikmat lain yang kita tidak sedari ialah nikmat iman, nikmat Islam. Tuan-tuan, kita dapat Islam, kita dapat iman ini tuan-tuan daripada mak ayah kita. Mak ayah kita Islam, mak ayah kita beriman, mak ayah kita mengamalkan cara hidup Islam. Mak ayah kita ajar kita sembahyang dan sebagainya. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan bayangkanlah, kalaulah bukan tuan-tuan nikmat yang Allah, nikmat iman dan Islam yang Allah Ta'ala bagi dekat kita percuma ni, tuan-tuan agaklah kalau mak ayah kita nama Ahcon ataupun sebagainya, agak-agak tuan-tuan pada pagi ni ada tak kita duduk dekat dalam masjid? Tuan-tuan belum tahu, belum tentu, belum tentu. Jadi iman ini tuan-tuan dia yazid wa yanqus. Maksud dia apa dia? Iman ini dia bertambah dan juga berkurang. Hunakal asbab. Maksud kata dekat sini ni ada sebab taqwiyatul iman fa yazid. Kuatnya iman maka dia tu bertambah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dia bacakan ke atas mereka ni ayat, zadatuhum iman, bertambah-tambah keimanan. Bertambah-tambah keimanan. Hunakal asbab. Maksud kata dekat sana juga mempunyai sebab-sebab iman itu lemah. Maksud kata bila kita melakukan amalan soleh, maka iman itu akan meningkat sedikit demi sedikit. Dia akan meningkat. Dan dia akan berkurang dengan sebab apa dia? Dengan sebab maksiat yang dilakukan. Wala yazni zani hina, satu hadis Nabi tentang la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak berzina seorang berzina ketika mana dia nak berzina itu dia seorang mukmin. Jadi daripada hadis ni keluar, daripada hadis ni tuan-tuan keluar kaedah laisa kullu muslimin mu'min walakin kullu mu'min muslim. Bukan semua orang-orang muslim itu adalah orang mukmin, tetapi semua orang-orang mukmin itu adalah orang muslim. Tuan-tuan, wa iza aradna al-fawz, kalaulah kata bukan kita berkehendak untuk berjaya di tahqiqul iman dengan ataupun dengan tahqiqul iman, iman yang tumbuh tuan-tuan ya, fa'alaina an nuqima, maksud kata kita kena melakukan beberapa tasdiqan sabitan fil qulub. Maksud kata kita kena tetapkan iman dekat dalam hati kita dengan cara antara dengan cara kita belajar. Tuan-tuan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Macam mana kita nak tahu? Tak lain tak bukan kita kena belajar. Belajar tuan-tuan. Kalau boleh ilmi faridah. Menuntut ilmu itu adalah satu fardu, kefarduan. Bagi muslim itu muslimah. Tuan-tuan, menuntut ilmu. Yang kedua apa dia? Amalan fil qalb, kerja hati. Antara kita tadabbur wa tafakkur. Dengan cara apa dia? Tadabbur, berzikir ataupun kita memikirkan tentang penciptaan alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala tuan-tuan jadikan alam untuk kita duduk.
Malah Allah Subhanahu wa taala jadikan dekat alam ni pokok-pokok dan sebagainya untuk penggunaan manusia. Ada di antara pokok-pokok tuan-tuan yang boleh kita jadikan ubat yang kita tak tahu pun. Rupanya ubat tu ada je kat belakang rumah kita. Kita tahu pokok pulut-pulut. Pulut berapa benda lah nama dia. Yang pokok tu yang selalu ada dekat kebun kelapa sawit. Yang mungkin adalah yang dia guna biji-biji dia tu kalau guna dekat semua dia melekat. Kan? Pokok pulut-pulut. Kan? Orang zaman dahulu kalaulah kata anak dia kencing berdarah, orang zaman dulu dia ambil pokok tu, cabut dia pokok tu, bersihkan dia punya akar, tunggu dia punya akar, bagi minum. Kan? Atau kencing batu kara. Abang saya dulu lebih kurang macam tu. Mak bagi minum pokok tu. Dan banyak lagi jenis-jenis tuan-tuan pokok-pokok ni yang Allah Ta'ala jadikan untuk kegunaan kita, ubat kita. Tapi kita tak tahu pokok ubat warna dekat belakang rumah. Tuan-tuan banyak lagi tuan-tuan, banyak tuan-tuan. Yang perlu kita belajar. Antara dia pun pokok cendawan susu harimau. Tuan-tuan, pernah tahu? Cendawan susu harimau. Banyak kehebatan, banyak kegunaan dia. Boleh kita gunakan tuan-tuan. Kata orang tua tu nak dapat cendawan susu harimau, dia kena pergi dekat tempat banyak harimau. Ya, Allah Alam buat. Kalau kita nak ambil cendawan tu, silap-silap pokak dengan limau dulu, ada jenuh mangkau jadi ni. Tapi nak ceritakan Allah Subhanahu wa taala jadikan benda ni ada kegunaan dia untuk manusia. Tak patutkah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Okey, wa amalan qalb, amal kerja hati, antara kita takut. Dengan cara apa kita berzikir? Terutama sekali dalam wa tafakkur, terutama sekali pada ayat-ayat kauniyah ataupun pada tanda-tanda kebenaran Al-Quran ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq." Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebenaran kami fil afaq, pada ufuk-ufuk, wa fi anfusihim, dan pada diri-diri mereka, hatta yatabayyana lahum annahu al-haq, sehingga jelas kepada mereka Al-Quran ini adalah benar. Al-Quran ini adalah benar. Dengan ayat ini tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala suruh kita mengkaji tentang manusia ini sendiri. Kaji dan kajilah sebanyak-banyak mana kajian buat. Kita akan dapati apa dia? Kita akan dapati Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh benda dijadi dengan sendiri. Mesti ada satu kuasa, ada suatu kehebatan yang menjadikan benda ini. Tuan-tuan, kalaulah saya kata tuan-tuan ada handphone. Dekat dalam ni saya yakin tuan-tuan ada handphone. Tuan-tuan ada tak? Apa pandangan tuan-tuan kalau saya katakan handphone tu turun daripada langit? Tuan-tuan boleh percaya? Mestilah handphone tu ada kilang yang kuat. Dan bagaimana pula bumi, matahari dan yang sebagainya yang cukup hebat ciptaan dia, takkanlah tidak ada pencipta. Sudah tentu ada pencipta dia. Tak lain dan tak bukan siapa pencipta dia ialah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian. Baik, yang seterusnya qaulan bil lisan. Kerja dengan lisan seperti mana? Azikru wa qaulul haq, dan bercakap benar. Bercakap benar walau baik. Wa da'wah ila Allah, dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang kepada Islam, mengajak orang
supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Yang kerja kita tuan-tuan. Kerja apa? Kerja kita tuan-tuan. Mengajak orang melakukan amal kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Mencegah daripada kemungkaran. Ajak orang kepada kebaikan. Tuan-tuan, nak dakwah orang itu bukan susah tuan-tuan. Saya yakin dekat dalam ni tuan-tuan ada Facebook lah, apa benda lah, apa benda lagi lah. Betul tak? Ada tuan-tuan. Facebook, masjid. Cuba tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan ada Facebook, ada segala WhatsApp, email, iklan ni tuan-tuan. Tuan-tuan ada. Masuk, jom kita pergi sembahyang. Cari hadis sahih. Kan? Kalau tak sembahyang begini. Berapa ramai orang yang dapat baca juga tuan-tuan. Daripada kita letak betul-betul dekat dalam Facebook kita, lebih baik kita ajak orang pada sembahyang dan sebagainya. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, Al-Quran ataupun Al-Quran yang kita baca ni tuan-tuan, memang sangat-sangat banyak kisah ataupun sejarah-sejarah. Tuan-tuan, kuliah kita pada umur ni berkaitan dengan pengajaran daripada kisah umat-umat terdahulu. Ini tajuk dia. Yang tadi tu dia bukan 5 je. Tuan-tuan, jangan tidur dulu. Dan yang tadi itu hanya bukan 5. Tajuk dia pengajaran daripada kisah-kisah umat-umat terdahulu. Al-Quran ini syarat ataupun penuh dengan kisah-kisah umat terdahulu di kalangan orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang tak beriman. Banyak tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa dia? Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Ma kana hadisan yuftara walakin tasdiqal ladzi bayna yadayhi wa tafsila kulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Maksudnya tuan-tuan, sesungguhnya kisah-kisah kana fi qasasihim ibrat. Kisah Nabi-Nabi mengandungi pengajaran yang mendatangkan iktibar bagi orang-orang yang mempunyai akal fikiran. Kisah-kisah Nabi-Nabi yang terkandung dalam Al-Quran bukanlah ia cerita-cerita yang diada-adakan tuan-tuan, tetapi ia mengisahkan apa yang tersebut dekat dalam kitab-kitab agama yang terdahulu daripadanya, dan ia sebagai keterangan yang menjelaskan tiap-tiap sesuatu serta menjadi hidayah, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Tuan-tuan sekalian, awal lagi Al-Quran bagi tahu kan, Alif Lam Mim, Allahu a'lamu bi muradihi, Allah Ta'ala saja yang tahu apa maksudnya. Zalikal kitab la raiba fihi. La raiba fihi maksudnya tidak ada keraguan dekat dalam. Hudan, petunjuk lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Awal lagi Allah Ta'ala beritahu yang mana Al-Quran ini langsung tidak ada keraguan, sedikit pun tak ada keraguan, tak ada. Sedikit pun tak ada keraguan dekat dalam Al-Quran. Segala kisah-kisah yang ada dekat dalam Al-Quran itu adalah kisah yang benar. Kisah yang benar. Kita kena percaya kepada Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, Allah Ta'ala kata kamilah yang menjaga dia. Al-Dzikra maksudnya Al-Quran. Al-Quran ini bukan sahaja banyak maksud dia, bukan banyak makna ataupun banyak perkataan. Al-Dzikr, Al-Quran, Al-Kitab, Al-Tanzil dan sebagainya. Itu semua makna menerangkan kitab ataupun nama-nama Al-Quran.
Baik, tuan-tuan, puan-puan sekalian, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Hud yang maksud dia, dan tiap-tiap berita daripada berita rasul-rasul itu kami ceritakan kepada wahai Muhammad untuk mengeluarkan hatimu dengannya. Dan telah datang kepada kamu dari berita ini kebenaran dan juga pengajaran serta peringatan bagi orang-orang yang beriman. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mana Nabi kita berbuat sebaik-baik manusia. Khatamul anbiya. Penudah pada segala-galanya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak dia agung, akhlak dia hebat. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah taala ciptakan seorang nabi ni yang akhlak dia hebat supaya kita mengikut dia. Orang-orang Arab zaman dahulu, tuan-tuan, sebelum Nabi diutus menjadi Nabi, mereka kenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka gelar Nabi kita dengan Al-Amin, seorang yang amanah. Kenal, tuan-tuan. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, sejak daripada kecil lagi, tuan-tuan, yang dikisahkan oleh ibu susu dia, bagaimana dia datang nak mengambil upah menyusukan anak dengan membawa perkataan yang biasa, unta yang biasa. Tapi bila dibalik, tuan-tuan, unta yang dibawa tadi itu susu berpenuh dan sebagainya, banyak tanda-tanda ataupun tanda-tanda yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seorang yang iman. Nabi waktu zaman remaja dia pernah berkeinginan untuk datang ke satu majlis yang ada, kalau zaman sekarang orang panggil kunjiran lebih kurang macam itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala campakkan tidur dekat dalam Allah taala campakkan rasa mengantuk sehingga Nabi tertidur. Kita terbalik, tuan-tuan. Kita terbalik. Bila kita dengar kunjiran, tidak tidur. Bila kita dengar kuliah subuh, ada mana boleh kerja. Kita terbalik, tuan-tuan. Kita terbalik. Ini kita. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana akhlak dia itu satu akhlak yang cukup terbaik. Pernah, tuan-tuan, datang seorang Arab Badui. Arab Badui ni dia pergi kencing dekat ujung, dekat tepi-tepi masjid pula, dekat dalam masjid. Dia pergi kencing. Nabi, sahabat-sahabat lain marah. Nabi kata, biar habiskan dia kencing. Kalau Nabi tak halang, agak-agak dia punya kencing, pasal mesti berencor-rencor habis macam masjid. Nabi tunjukkan kepada sahabat bagaimana cara nak menyucikan dia. Tuan-tuan jangan buat lepas Nabi kencing kat tepi tu, itu memang nak kena lah jawab dia. Jangan nak pula pergi buat betul kan. Dan banyak lagi kisah bagaimana, tuan-tuan, yang menunjukkan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang Arab Badui. Dia meminta hak dia. Nak minta hak dia. Memang hak dia tu. Datang, tarik dia kain kan. Tarik dulu sehingga berbekas. Para sahabat nampak, marah. Nabi kata biar, tinggalkan. Orang Arab dia nak hak dia ni. Kalau kita, tuan-tuan, jangan orang dapat tersebut dari ini. Apa hal kau datang minta lah elok, walaupun benda ni hak kau. Datang minta elok. Apa masalahnya? Macam tu sekali, tuan-tuan, akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, tuan-tuan, satu kisah daripada kitab
daripada kitab Riyadhus Shalihin yang saya nak ceritakan pada pagi ini, tuan-tuan. Hadis ni daripada Suhaib radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di zaman dahulu, waktu zaman dahulu terdapat seorang raja di kalangan umat yang terdahulu ini yang mempunyai seorang ahli sihir. Waktu zaman mana ni, wallahu a'lam, tak tahu lah, tuan-tuan. Mungkin zaman Nabi Musa atau mungkin zaman-zaman sebelum atau selepas. Allah a'lam. Mukjizat Nabi Musa alaihi salam apa dia? Tongkat menjadi ular. Tuan-tuan, bila mana Nabi Musa alaihi salam balik saja tongkat dia itu jadi ular. Itu mukjizat Nabi Musa. Yang mana ketika mana berlaku pertembungan antara Nabi Musa alaihi salam dan juga ahli sihir. Sebelum berlaku pertembungan, apa kata ahli sihir? Apa kata ahli sihir dekat Fir'aun? Ahli sihir kata, "Inna lana la'ajran in kunna nahnu zalimin." Adakah bagi kami di ganjaran sekiranya kami menang dalam pertandingan sihir, lebih kurang dalam pertempuran sihir? Kalau kami menang, apa benda yang kami dapat? Fir'aun menjadikan apa dia? Kalau kamu menang dalam pertandingan sihir ini, kamu akan jadi orang yang hampir dengan aku. Ataupun zaman sekarang orang semua orang yang Roni. Macam itulah, tuan-tuan. Maksud kata, kalau kamu menang dalam pertandingan sihir ini, kamu akan jadi orang yang hampir dengan aku. Lalu berlakulah hari yang dijanjikan. Ahli-ahli sihir waktu zaman itu, tuan-tuan, mereka mendatangkan satu sihir yang cukup hebat. Wallahu a'lam, tak tahu nak menceritakan bagaimana hebatnya sihir sehingga menakutkan. Tuan-tuan, cubalah kalaulah kata saya campak tali ke apa, tuan-tuan, tiba-tiba dia jadi pulau yang besar. Macam cabut saya dulu, dia cabut lagi. Sebab tu mana kena saya buat apa tu? Tuan-tuan, kita kalau tengok pulau yang besar, memang kita cabut. Tambah-tambah kalau pulau sama yang lapor pulau, cabut kita, menakutkan. Ahli-ahli sihir waktu zaman Nabi Musa ni, mereka mendatangkan satu sihir yang cukup hebat. Allah Subhanahu wa ta'ala suruh Nabi Musa alaihi salam campakkan dia punya tongkat. Bila Nabi Musa alaihi salam campakkan dia punya tongkat Nabi Musa alaihi salam tu bertukar menjadi ular dan menelan habis semua. Kali-kali yang dibuat jadikan sihir itu menelan habis semua. Apa kata ahli sihir? Ahli sihir nampak benda ni, dia kata, ini bukan sihir, bukan sihir ni. Ini mukjizat. Tuan-tuan, kenapa ahli sihir ni, tuan-tuan, bila dia tengok benda ni, dia kata, ini bukannya sihir, ini mukjizat. Kenapa? Sebab mereka ahli. Mereka ahli dalam bidang sihir. Mereka tahu mana satu sihir, mana satu bukan sihir. Lepas tu mereka beriman kepada Nabi Musa. Amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Tuhan Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Apa kata Fir'aun? Malah Fir'aun. Malah Fir'aun, tuan-tuan. Fir'aun kata, rupa-rupa dia. Ini saya terjemah, tuan-tuan, bukan kata Fir'aun. Saya terjemah dalam Al-Quran tu. Rupa-rupa dia Musa ini kabir, dia telah kabir itu maksud kata orang besar. Orang yang mengajar kamu sihir. Tak apa, kamu tahu. Nanti kamu tahu, aku akan potong tangan kamu dan kaki bersilang. Tuan-tuan, hati kering betul. Ini Fir'aun ni. Kita kalau kita marah, tuan-tuan, kalau kita marah, dia budaknya melempang lah. Dia budaknya begitu, dia budak ni begini. Kalau orang Jawa marah,
Wala aku janji pelak dah si muka dia kata apa tu? Tuan. Itu kalau buat rumah. Tapi Firaun ni dia potong tangan dengan kaki dia silam. Apa kata ahli sihir? Faqdi ma anta qad. Kamu nak buat apa? Kamu buat. Kamu hanya boleh berhukum dekat dunia ni sahaja. Kamu boleh berhukum dekat dunia ni sahaja. Bila mana iman dah masuk dekat dalam hati, esok betul-betul apa benda yang datang pun tak jadi masalah. Yang ni yang berlaku contoh antara kisah-kisah yang ada dekat dalam adalah Al-Quran. Cuma hari ini cerita ni wallahu a'lam, tak tahu zaman bila. Tuan-tuan dah. Seorang raja di kalangan umat terdahulu yang mempunyai seorang ahli sihir. Tatkala tukang sihir itu sudah tua, tukang sihir itu berkata kepada raja, aku telah tua. Kalau orang belak kata kamu ni bukan mobil tu, lebih kurang bisa pulang. Kan? Ahli sihir ni dia kata aku ni sudah tua. Oleh Tuhan hantarkan kepada aku seorang remaja untuk aku ajarkan kepada dia ilmu sihir. Lalu raja itu pun tuan-tuan menghantar seorang pemuda untuk tujuan tersebut, untuk tujuan diajarkan sihir. Jalan kebetulan dalam perjalanan untuk remaja, lalu raja pun menghantar pemuda untuk tujuan tersebut, maksud itu untuk tujuan belajar sihir. Secara kebetulan dalam perjalanan untuk belajar ilmu tersebut, dia berjumpa dengan seorang pendeta ataupun seorang rahib. Lalu dia duduk dan mendengar ajaran pendeta dan tertarik dengan ajaran pendeta. Rahib ni tuan-tuan ahli ibadah Nasrani, Nasara, orang Nasara kan. Atau ahli ibadah ni panggil rahib. Jadi setiap kali pergi kepada ahli sihir, dia melalui tempat rahib dan singgah dekat situ sehingga dia terlambat sampai ke tempat tukang sihir yang mengajar dia. Balik ada pergi singgah kat tempat sihir kan. Dia dengar apa benda yang ahli sihir tak. Dia dengar rahib ni ajar. Apa benda yang rahib ni ajar. Lalu dia dipukul oleh tukang sihir. Sebab dia pergi dengar tuan-tuan, dia pergi dengar ramai macam kuliah sembuh lah kan. Berhenti-berhenti tengok ada kuliah sembuh. Oh dengar sekejap. Balik lambat balik kena berbebel dengan bini kan. Tapi orang pemuda ni tuan-tuan, pemuda ni bila mana dia nak pergi belajar sihir ni, dalam perjalanan tu ada rahib yang mengajar dia tu. Dia duduk dan terlambat sehingga dia dipukul oleh tukang sihir. Kemudian pemuda tu mengadu kepada pendeta. Lantas pendeta ni berkata apa dia? Jika kamu takut dipukul oleh tukang sihir tu, berilah alasan dengan berkata, aku terlambat kerana ditahan oleh keluarga. Dia suruh menipu kamu benda ni tuan. Allah tuan. Baik. Jika kamu takut dimarahi oleh keluarga, maka katakanlah olehmu, aku terlambat pulang kerana ditahan oleh tukang sihir. Tukang sihir ni pula ajar ilmu lebih masa. Kalau PDP itu kan biasa 45 minit, dia ajar lajak pula. Lebih kurang macam itulah tuan-tuan kisah pemuda ni belajar sihir. Baik. Pada suatu hari dalam keadaan dia berulang alik ke rumah tukang sihir tu, dia tersempak dengan seekor binatang yang besar. Binatang yang besar, dabbatun azimah. Dabbah binatang yang 4 kaki yang besar. Tak tahu binatang apa tuan-tuan.
atau binatang itu. Cuma dia kata satu binatang 4 kaki yang besar. Bukan dia dinosaur, Allah Alam, bukan, saya tak tahu. Dinosaur itu tak wujud tak tidak kan? Tapi dalam kisah ni dia ceritakan pemuda ni ketika mana dia dah selalu nak pergi ke tukang sihir ni, tiba-tiba satu hari dalam perjalanan tu ada seekor binatang yang besar. Dabbatun azimah, binatang 4 kaki yang besar yang menghalangi orang ramai melalui jalan tu. Lalu pemuda ni berkata dekat dalam hati dia, hari ni aku ingin tahu siapakah yang lebih baik ajaran dia, sama ada tukang sihir ataupun pendeta. Tuan-tuan, jadi pemuda ni dia nak tahu juga ilmu mana yang lebih bagus ni, ilmu sihir ni ke ilmu rahib ni sendiri. Lalu dia ambil seketul batu. Pemuda ni ambil seketul batu dan sambil berkata, ya Allah, jika ajaran pendeta ni lebih baik daripada sihir, maka matikanlah binatang buas ni supaya orang ramai dapat meneruskan perjalanan mereka. Tuan-tuan, ni satu kisah bagaimana seorang pemuda, tuan-tuan, pemuda yang beriman. Pemuda yang beriman, dia nak cuba mana satu ilmu yang lebih bagus ni, ilmu tukang sihir ke ilmu rahim yang bogahin. Lalu dia melontarkan batu tu ke arah binatang buas tu. Dia lemparkan dia batu. Lalu mati binatang itu juga. Orang yang terhalang tadi dia dapat meneruskan perjalanan dia. Pemuda tersebut, tuan-tuan, telah memberitahu pendeta mengenai peristiwa tersebut. Budak ni tadi, bila mana dia dah buat benda ni, dia bagi tahu dekat pendeta tadi, rahim ahli pendeta tadi, tuan-tuan, dia bagi tahu. Pendeta tu pun berkata kepada dia, wahai anakku, engkau kini lebih utama daripadaku. Engkau telah mencapai tahap yang aku lihat ini, dan pastinya engkau akan menerima dugaan. Kau akan menerima dugaan. Wahai anakku, wahai pemuda, wahai sekian, kamu ni akan dapat ujian. Apa kata rahim itu? Ketika itu jangan engkau beritahu orang mengenai itu. Bila kau dapat ujian, kena ni, Mika jangan bagi tahu apa ni yang jadi buku Mika. Contoh kata tuan-tuan lah, Mika jangan bagi tahu. Pemuda itu pun menyembuhkan orang buta dan sopak serta dapat mengubati berbagai jenis penyakit. Ini pemuda ni, tuan-tuan. Bukan sahaja dia dapat pergi bunuh binatang yang besar tu, malah dia juga dapat menyembuhkan penyakit-penyakit yang pelik-pelik, penyakit yang dahsyat-dahsyat, tuan-tuan. Jadi seorang ahli majlis raja telah menjadi buta. Dia mendengar berita tu, lalu dia datang menemui pemuda tersebut dengan membawa berbagai-bagai hadiah. Hadiah ni untuk apa dia? Untuk mengubati mata dia yang buta. Ahli majlis raja, tuan-tuan, datang jumpa budak tu untuk berubat dan juga bawa hadiah yang cukup banyak. Kalau dapat sembuhkan penyakit buta, maka hadiah yang dibawa tu untuk remaja ni. Baik, dia berkata, pemuda berkata, bukan ahli majlis raja berkata, dia berkata, bukan hanya ini hadiah yang akan aku berikan jika engkau menyembuhkan aku. Lalu jawab pemuda itu apa dia? Saya tidak dapat menyembuhkan siapa, hanya Allah Ta'ala yang menyembuhkan. Macam tu, tuan-tuan, kalau kita ni seorang
segala benda-benda ni datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala sahajalah yang menyembuhkan penyakit. Yang kita ni beri asbab sahaja. Tuan, waktu saya dekat universiti dulu, rektor universiti saya dia ajar. Abdul Majid Azimdani ni dia ajar satu. Sebab apa dia cerita waktu dia muda, waktu dia kecil tadi, dia tengok datuk dia sakit. Jadi malam tu dia bangun sembahyang malam. Rakaat pertama dia baca Fatihah, lepas tu rakaat kedua Fatihah dan juga ayat kursi. Rakaat kedua dia baca Fatihah dengan Qul huwallah. Habis dia sembahyang, dia baca 3 pun, ditarik nafas padam, lepas tu ditiup kat tempat sakit. Alhamdulillah besok itu datuk dia elok, datuk ataupun ayah yang tu sakit. Yang sakit tu elok semua, bangun. Jadi dia ajar kami benda ni. Dan dia kata juga tuan-tuan, pernah datang seorang kepada dia yang mana anak dia tu sakit, pekak dah benda dah sakit, dah jenuh berubat, tak mau baik. Lalu Syekh dia kata penyakit ini semua datang daripada Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala yang mengobati dia. Cuba amalkan benda. Lalu orang amalkan dan Alhamdulillah tak lama masuk anak dia tuan-tuan, cubalah tuan-tuan menertahukan benda ni bermanfaat untuk kita. Baik, sambung balik tuan-tuan daripada kisah pemuda ni. Jadi pendekkan cerita, ketika tu juga ahli majlis raja ni dia beriman. Bila mana dia dah dapat, dia tengok pemuda ni, kehebatan pemuda ni boleh menyembuh penyakit muda. Ahli majlis raja ni pun beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sampailah masa ahli majlis tersebut dia menghadiri majlis raja dan mengambil tempatnya seperti biasa. Lalu raja pun berkata kepada dia, siapakah yang mengembalikan penglihatan kamu ni? Jawab sahabat raja yang ahli majlis raja tadi itu, dia kata, Tuhan aku. Raja tanya, apakah kamu percaya kepada Tuhan selain daripada aku? Raja zaman-zaman dahulu, tuan-tuan. Dia kata, mereka beriman ke, mereka percaya ke ada lagi raja selain daripada aku? Ada lagi ke Tuhan selain daripada aku? Jawab ahli majlis raja, Tuhan aku dan Tuhan kamu adalah Allah. Lalu dia terus disiksa oleh raja sehingga dia memberitahu tentang pemuda ni tadi. Dah kena siksa, dah kena teruk, baru dia bagi tahu pemuda ni tadi, pasal pemuda. Lantas pemuda pun dibawa untuk menghadapi raja. Raja pun berkata, wahai anakku, sesungguhnya sihir kamu ni telah sampai dapat menyembuhkan penyakit buta dan juga sopak. Jawab pemuda ni, sesungguhnya saya tidak dapat menyembuhkan penyakit siapa pun, hanya Allah yang menyembuhkan. Lalu raja tu pun terus menyeksa pemuda tu sehingga dia memberitahu mengenai pendeta. Tadi pendeta dah beritahu dah kalau Mika ni akan diuji. Bila Mika diuji, Mika jangan bagi tahu kamu. Lalu dia pun macam itulah. Mika jangan bagi tahu kamu yang kamu ni ngajar Mika. Jadi bila pemuda ni dah kena seksa, tuan-tuan kena teruk, pemuda ni pun menceritakan tentang pendeta ni tadi. Lalu pendeta tu pun dibawa kepada raja untuk menghadap. Lalu dikatakan kepada raja, pendeta ni, kembali kamu kepada agama asal kamu. Tetapi pendeta ni tak nak. Pendeta ni tak nak. Lalu raja meminta gergaji. Gergaji tu diletakkan dekat tengah-tengah kepala rahim, dan digergaji sehingga terbelah dua. Tengok tuan-tuan bagaimana seksanya orang-orang zaman
akidah mereka. Mereka percaya kepada Allah Ta'ala, sehingga juga gaji kepada tuan-tuan bagaimana keimanan mereka. Kemudian dibawa pula ahli majlis raja, dan raja berkata pula kepada dia ni, kembali balik kepada agama asal kamu. Tetapi ahli majlis raja ni tetapi dia enggan. Lalu raja menyuruh supaya dia digaji juga, sehingga telah tuan-tuan. Kemudian dibawa pula pemuda ni. Lalu raja berkata, kembali balik kepada agama asal kamu. Pemuda yang hebat ni tak nak, enggan dia balik kepada agama asal dia. Sebab mana? Dia dah tengok mana satu kebenaran. Dia dah tahu dah mana satu yang benar. Macam tu juga dengan mukjizat Nabi Musa tadi. Ahli sihir tadi beriman sebab apa? Sebab mereka ahli dan mereka tahu mana satu yang benar, mana satu yang sihir, mana satu yang bukan. Macam tu juga dengan budak itu. Lalu sambung cerita, lalu raja ni menyerahkan pemuda itu kepada beberapa orang suruhan dia. Orang suruhan, pendekkan cerita, dibawa ada pemuda ni tuan-tuan pergi ke atas bukit. Tak sampai lagi dekat atas bukit, bukit dah bergugur. Dah bergugur dah bukit, jatuh habis semua, mati dia punya pesuruh raja ni. Bengkeng buat pemuda ni. Dia balik, jumpa raja balik. Tuan-tuan, nak kita budak orang tu mana? Datang jumpa raja balik. Terkejut raja, naik ke hidup lagi. Ini cerita saya tuan-tuan, nak pendekkan cerita. Panca satu persatu, kalau panjang buat cerita kan. Tuan-tuan dah mengantuk, dah tengok buku itu kan. Jadi ringkaskan cerita. Pemuda ni dia balik jumpa raja. Dah dia tengok askar-askar orang suruhan raja ni sudah kumpul kan, jatuh daripada bukit. Datang dia pergi jumpa raja. Jumpa balik raja. Terkejut raja ni, oh kamu hidup tadi. Disuruh pula orang suruhan dia, bawa budak ni pergi ke laut, tenggelamkan dekat laut. Tak sampai tengah laut, rupanya askar raja ni yang kumpul. Budak ni ikut dia. Balik budak ni jumpa raja sekali lagi. Jumpa balik raja ni sekali lagi. Budak ni kata kepada raja, jangan bunuh. Kalau nak bunuh juga, dia panggil, himpunkan semua orang. Himpunkan semua orang. Panah. Disuruh panah. Tuan-tuan panah. Sebelum panah, aku tu baca Bismillahirrahmanirrahim. Raja ni dia tak tahu apa. Dia tahu budak ni mesti mati. Itu dia yang dia tahu. Dia suruh askar dia baca Bismillahirrahmanirrahim, dan dipanah budak itu kena meninggal. Orang yang lain tuan-tuan yang dapat menyaksi tengok benda ni, dia beriman. Kami beriman dengan Tuhan budak. Kami beriman dengan Tuhan budak. Marah lagi. Tuan-tuan, marah lagi. Benda yang dia takut apa dia? Dia takut rakyat dia beriman kepada Allah. Tak percaya yang dia buat. Tak percaya yang dia Tuhan. Apa dia buat? Dia kumpulkan, dia gali parit yang besar, dinyalakan api. Sorang masuk ke dalam api Tuhan. Masuk. Sampailah yang last sekali ibu yang menyusukan anak. Yang bawa anak kecil. Ibu ni tak ragu apa benda dia. Terjun ke dalam api ke tak nak terjun tidak. Budak yang bayi tadi tuan-tuan dia kata terjun dalam lebih kurang itulah kita berada pada jalan yang benar. Lalu perempuan itu tadi terjun juga. Kisah dia nak bagi tahu apa dia. Tuan-tuan nak bagi tahu dekat kita ni semua supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang zaman dahulu mereka menjaga keimanan mereka dengan sebaik mungkin. Apa sahaja yang datang itu tak jadi masalah.
Kita yang duduk dekat akhir zaman ni, tuan-tuan, iman kita lemah. Termasuklah saya juga lemah, tuan-tuan. Moga-moga tuan-tuan, puan-puan sekalian, kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan iman yang baik, dengan iman yang teguh, dengan amalan-amalan yang kita lakukan. Sebab tadi al-iman yazid wa yanqus. Baik tuan-tuan sekalian, saya rasa cukuplah sejam kuliah kita pada pagi ini. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kurang yang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum